wabarakatuh. Hari ini apa khabar Malaysia bagi siaran 21 Oktober 2024 bersama dengan saya Zahra Syed. Dan juga saya Nur Hidayah Umul. Hari ini hari Isnin. Memulakan hari yang dengan ceria. Mungkin hari ini kita mempunyai pelbagai inisiatif yang boleh mewujudkan ataupun menaikkan semangat kita untuk lebih ceria. Antaranya bangun-bangun pagi tu pasang muzik ke. Ya, itu terapi juga sebenarnya. Itu terapi sebenarnya. Tapi saya kadang-kadang kalau saya nak menetapkan semangat saya tu kan Zahan, saya kemas katil. Wah, rasa-rasa macam ni banyak tugasan yang nak buat sebenarnya kan. Okey, betul. Kita mempunyai cara tersendiri untuk memulakan hari. Ada dalam kalangan kita, sebab Nurul dah cakap Nurul, saya pula lah nak juga. Okey. Macam seperti saya, setiap pagi saya akan ada small note. Saya akan tulis things to do. So A sampai Z tu, tak sampai Z, selalu sampai mungkin sampai H ke, saya akan senaraikan. So saya rasa dengan cara macam itu supaya kita tak terlepas pandang, kerja kita itu lebih sistematik, lebih tersusun. Sebab kadang-kadang dalam bidang kerja kita ni untuk menuntut kita untuk nak double check, okey ini belum, ini sudah. Tapi apapun dalam kesibukan kita bekerja, pastikan kita tidak melupakan sarapan pagi. Sarapan penting sebab untuk kita nak dapatkan tenaga juga. Tapi Nurul unik nak release lah kira. Kemas katil. Kemas katil dulu. Saya ambil benda yang mudah dulu. Bila mudah, apabila kita dah rasa kita di dalam on track, waktu tu baru kita dapat berfungsi dengan sepenuhnya lah. Itu bagi masing-masing lah kan. Kadang-kadang tu apa sahaja ada hari yang kita agak blur, tetapi hari tetap diteruskan dan tetap positifkan diri. Itu yang paling penting. Dan terus mendampingi diri kita dengan orang-orang yang positif, dengan kata-kata motivasi dan sesuatu yang menenangkan dan melegakan. Okey, itu yang pastinya. Hari ini kita masih lagi nak berbicara mengenai belanjawan 2025 dan saya kira setiap daripada masyarakat dan juga sektor ataupun bidang yang orang kata tu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi ni, saya kira satu perkabaran yang baik yang kita terima juga sebenarnya. Betul. Dan kali ini adalah belanjawan untuk rakyat sebanyak 421 bilion telah pun diperuntukkan demi kesejahteraan pembangunan negara dan juga rakyat khasnya, dan ini merupakan julung kalinya antara jumlah belanjawan ataupun bajet yang tertinggi diumumkan dan diharapkan ianya dapat membantu untuk meningkatkan lagi ekonomi kita, dapat membantu sudut-sudut peniaga ataupun pastinya belanjawan ini adalah untuk perancangan negara, untuk pembangunan negara dan sama-sama kita menikmati manfaatnya. Kerana kita faham Zahan, ketika ini kalau nak kata ekonomi terkesan, kos sara hidup meningkat, bukan hanya disebabkan keadaan kita sahaja ya, kita kena cakna bahawa satu dunia ketika ini berdepan dengan ancaman yang sama, antaranya peperangan ya, menjadikan harga kadang-kadang barangan yang tidak masuk akal, spekulasi harga dan juga bencana alam juga turut mengakibatkan kerosakan tanaman, makanan dan pelbagai-pelbagai lagi. Ya. Dan secara kesimpulannya sebenarnya belanjawan 2025 menyaksikan bahawa Yang Amat Perdana Menteri memastikan bahawa ada kesamarataan manfaat yang diperolehi oleh rakyat dan juga pada masa yang sama untuk meningkatkan lagi perkembangan ekonomi dalam negara. Betul, dan saya suka sekali tu yang mana tahu untuk kadar gaji minimum iaitu 1,700 yang akan dinaikkan. Ya, betul. Dan saya kirakan ini merupakan satu langkah yang baik sebenarnya kan untuk meningkatkan pendapatan isi rumah, tetapi diharapkan juga supaya berbelanja dengan berhemah dan elakkan daripada kenaikan harga barang berlaku. Itu kita cuba nak jaga. Dan seperti biasa Zahan, hari ini hari Isnin, hari yang panjang. Kita baru pagi ni. Ya, pagi. Okay, pagi betul ni. Sampai ke petang, ke malam. Pelbagai aktiviti nak dilakukan. Dan saya kirakan cuaca ini memainkan peranan yang sangat penting untuk melancarkan hari kita, memudahkan acara kita dan apapun. Saksikan ramalan cuaca dan seterusnya langsung ke bilik berita. Silakan.
Salam hormat dari Bilik Berita bersama saya, Herlina Pelavi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil melalui projek Kampung Angkat Madani telah memilih Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah Negeri Sembilan yang merupakan kampung asal keluarganya. Fahmi berkata walaupun Kuala Pilah mempunyai wakil rakyatnya sendiri, namun inisiatif Kampung Angkat Madani ini bertujuan untuk memberi sokongan tambahan dari segi pembangunan komuniti. Ya, saya dah pilih Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah, kampung memang kampung ayah saya. Jadi dah pilih. Cuma sebelum ni mungkin kesuntukan masa untuk pergi, tapi saya masih ada family dekat situ. Selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai program Kampung Angkat Madani, usaha tidak boleh hanya tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, perlu memberi perhatian kepada masalah komuniti seperti pengangguran, keciciran pelajar SPM dan isu sosial lain. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Swee menggesa pengusaha hotel menyelaraskan semula waktu daftar masuk dan keluar untuk memastikan pengguna menikmati sekurang-kurangnya 23 jam penginapan sehari. Penginapan 23 jam sehari adalah perkara biasa di luar negara dan tidak menjejaskan kebersihan atau kualiti penginapan, malah pengguna merasakan wang yang dibelanjakan berbaloi dengan perkhidmatan yang diterima. Datuk Seri Tiong berkata beliau memahami keinginan pihak hotel menjimatkan kos dan meraih keuntungan lebih, namun menegaskan isu itu tidak hanya melibatkan keuntungan industri kerana pelanggan juga ingin berbelanja dengan senang hati. Katanya jika pelanggan berpuas hati, pengusaha akan meraih keuntungan berlipat kali ganda. Sebaliknya, pengalaman penginapan yang tidak memuaskan akan menunjukkan pihak hotel lebih mementingkan keuntungan daripada kualiti perkhidmatan. Selain itu, Datuk Seri Tiong menjamin akan membantu mengatasi masalah kekurangan pekerja yang menyebabkan proses pembersihan dan penyediaan bilik mengambil masa lebih lama, menimbulkan kebimbangan pengusaha hotel untuk melanjutkan tempoh penginapan. Seorang lelaki warga emas meninggal dunia selepas mengalami sesak nafas ketika melakukan aktiviti pendakian di Bukit Keledang di Ipoh, Perak semalam. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarot Zinur Ahmad berkata pihaknya menerima laporan berhubung insiden yang menimpa Gun Swee Long, 71 tahun pada 4.24 petang sebelum tiba ke lokasi 9 minit kemudian. Mangsa pada awalnya telah mengalami kepenatan dan sesak nafas. Kemudian mangsa dilaporkan telah pingsan berhampiran jalan yang menghala ke stesen pemancar di kawasan berkenaan pada ketinggian 800 meter dari aras laut. Anggota bomba yang berada di lokasi telah memberikan rawatan awal, namun pegawai perubatan Kementerian Kesihatan yang hadir kemudiannya di lokasi sama telah mengesahkan mangsa meninggal dunia. Sekian dari Bilik Berita, salam Malaysia Madani. Hari ini kita tenang-tenang saja kata Nurul Hidayah. Ya. Hari Isnin ni kalau kita nak mulakan hari, pastinya lah kadang apa yang kita rancang tu tak sepertinya mau cakap dah tak betul. Tak selalunya akan tidak sepertinya yang kita rancangkan. Ya Allah. Begitulah. Okey. Itulah sebenarnya kehidupan ya Zahan ya. Kadang-kadang apa yang kita rancang tak semestinya ia berlaku seperti perancangan kita dan kita ikut sahaja jalan yang lurus dan kita lepaskan segala tekanan ataupun yang sewaktu dengannya dan kita cari peluang yang baru. Itu yang pasti. Itu juga dalam kehidupan sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita mengharapkan sesuatu peluang tetapi peluang itu mungkin bukan direzekikan untuk kita tapi kita terus jalan ke hadapan, mungkin kita akan menjumpa peluang lebih baik lagi di hadapan sana. Okey, dan bercakap mengenai peluang. Sama pula bercakap tentang itu juga kita akan menyaksikan satu VT mengenai ASEAN di mana seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN pada tahun
2025 iaitu pada tahun depan, Malaysia bakal menjadi tumpuan dunia pada akhir tahun ini dan mulai tahun depan. Dan ini yang kita nak nanti-nantikan di mana Malaysia sekaligus akan membuka pelbagai peluang ekonomi yang besar kepada semua rakyat. Itu satu perkabaran yang cukup gembira sebenarnya, Nurul. Dan itu juga dan difahamkan kita akan menjadi tuan rumah kepada beberapa mesyuarat utama ASEAN dengan beberapa negara luar, antaranya Amerika Syarikat, China, Korea Selatan, Jepun, Eropah, India, Australia dan juga New Zealand. Dan apa yang menarik juga saya difahamkan pada ASEAN tersebut akan diadakan pertandingan TVET sempena kepengurusan ASEAN yang akan diadakan di Malaysia sebagai tuan rumah, dan ini adalah suatu yang dinanti-nantikan. Seperti mana kita tahu ya, kerjasama antara negara-negara ASEAN ini adalah membuka pintu ataupun mencari cadangan dan juga jalan untuk kerjasama antara negara-negara ASEAN ini untuk berkolaborasi untuk memajukan lagi ASEAN sebagai ekonomi dunia. Mungkin boleh menjadi ekonomi dunia dan menjalani kerjasama antara negara-negara jiran juga dilihat antara satu hala tuju yang begitu menarik sekali untuk ASEAN kali ini untuk dibincangkan pastinya. Dan kalau kita bercakap mengenai ASEAN, pastinya kita ada VT yang telah pun disediakan dan mungkin kita boleh saksikan mengenainya. Malaysia, sebuah negara ASEAN yang mempunyai kepadatan penduduk berjumlah 33.4 juta, merupakan satu-satunya negara yang unik ekoran kedudukan geografi wilayahnya yang terbahagi kepada dua. Satu bahagian terletak di lingkaran tanah besar Asia atau dikenali dengan Semenanjung Malaysia, dan sebahagian lagi terletak di Kepulauan Borneo yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Dengan kedudukan strategik laluan perkapalan utama dunia, Malaysia bukan sahaja menawarkan akses pelaburan terbaik, tetapi juga memiliki kepelbagaian kawasan pelancongan yang menarik, antaranya di Sarawak. Dikenali sebagai negeri bumi kenyalang, Sarawak yang berkeluasan 124,449.51 km persegi bukan sahaja menawarkan pengalaman pelancongan yang indah dengan kepelbagaian flora dan fauna, tetapi juga kaya dengan nilai budaya dan sejarah. Salah satunya adalah Tugu Pahlawan. Tugu yang terletak dalam Taman Pahlawan Kuching ini merupakan sebuah monumen yang didirikan bagi mengenang jasa dan pengorbanan pahlawan-pahlawan negeri ini. Monumen ini tidak hanya mencerminkan sejarah perjuangan dan keberanian para pejuang Sarawak, tetapi juga menjadi simbol perpaduan dan penghargaan terhadap warisan negara yang berharga. Dengan ketinggian sekitar 14.6 meter, Tugu yang berbentuk obelisk ini direka oleh anak tempatan bernama Luk Sien. Rekaan yang menampilkan unsur-unsur tempatan ini menggabungkan ciri-ciri tradisi kaum-kaum yang berada di Sarawak menerusi pemaparan pedang dan perisai tradisi masyarakat Sarawak yang turut dikenali sebagai terabai. Selain itu, di bahagian bawahnya pula, pengunjung dapat melihat potret-potret pejuang Sarawak seperti Datuk Merpati Jepang, Sharif Masahor, Rentap, Sawing, Rosli Dobi, Pehin Orang Kaya Setia Raja Abang Manai, Liu Shanbang dan Datuk Patinggi Ali. Tugu ini turut mengabdikan pelak penghargaan dari Kerajaan Malaysia dan Sarawak kepada anggota keselamatan yang terkorban dari pasukan polis Sarawak atau Sarawak Constabulary, pasukan tentera Malaysia British dan Commonwealth ketika era darurat dari tahun 1948 sehingga 1966. Jadi, sekiranya anda melawat ke Kuching Sarawak, jangan lupa untuk singgah di Tugu Pahlawan ini bagi melihat dan mempelajari sejarah perjuangan rakyat Sarawak. Kementerian Kesihatan menerima peruntukan kedua tertinggi, 45.3 bilion ringgit. Jadi, saya telah mengarahkan supaya Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan dan kementerian-kementerian terkait beri sedikit lebih tumpuan kepada prasarana asas. Kerana kemudahan-kemudahan hospital di lobi, tandas lobi hospital, itu banyak yang daif.
gunakan peruntukan ini dan pastikan diperbaiki. Jangan sebut kadang tak cukup peruntukan. Peruntukan bagi kepentingan-kepentingan ini dinaikkan. Jimatkan dalam bidang lain. Pastikan kemudahan untuk masyarakat, terutama pesakit-pesakit diberi keutamaan. Ini arahan bagi kesemua jabatan dan kementerian. Okey, kita rancak berbual ya. Ke saya yang tak dengar? Tak apa. Okey, tadi Nurul kita bercakap tentang satu topik yang orang kata tu dekat dengan kita dalam kita menjalani kehidupan seharian. Hari ini kita banyak bermotivasi lah. Hari Isnin kita memberikan semangat. Selalunya dalam kita, tadi kita cakap pasal perancangan. Seperti apa yang kita rancang tu kadang-kadang mungkin tak jadi seperti yang kita dah jadualkan. Dan antara lain dalam kita menjalani kehidupan ni, macam orang katalah, hidup ni tidak mudah. Jadi kita sebenarnya yang harus menguatkan diri kita dari segi bukan saja fizikal. Fizikal tak boleh lemas sikit-sikit, nak demam, nak sakit, tak datang kerja, tak boleh macam tu. Tapi juga daripada aspek mental. Ini yang paling penting sekali dulu. Kerana apabila saya yakin dan saya percaya kesihatan mental itu sangat penting, kerana daripada mental dia akan mengawal keseluruhan badan. Perasan tak orang cakap kan, kalau dah jadi seseorang ibu itu susah untuk sakit. Itu antara contohlah saya ambil. Bukan apa. Ini menunjukkan seseorang ibu betapa kuatnya mentalnya yang dibawa untuk menguruskan rumah tangga, anak, kerjaya sebagai isteri dan mungkin sebagai seorang masyarakat kan, dan ianya perlu sentiasa kuat untuk mereka ini. Dan mungkin kekuatan terhadap anak itu membuatkan dia tidak mudah untuk memikirkan kesakitan yang ada, sekaligus membuatkan badan tu secara langsung membuatkan rasa mampu untuk bertahan. Betapa kekuatan mental itu memainkan satu peranan penting. Itu contoh. Tetapi saya percaya antara kita semua masing-masing mempunyai tahap kesihatan mental yang tertentu. Kita tak boleh cakap kita sakit ataupun tak sakit. Tetapi untuk membincangkan topik hari ini pastinya berkisarkan mengenai inisiatif kesihatan mental, dan kita faham di mana merealisasikan belanjawan 2025 ini terdapat peruntukan yang telah pun diletakkan dan kerajaan juga cakna terhadap permasalahan kesihatan mental ini dan dijadikan sebagai satu instrumen ataupun satu fokus untuk ditekankan, untuk dibangunkan dan juga untuk rawatan terhadap masyarakat yang terkesan di era milenium ketika ini. Dan bagi membicarakan mengenai inisiatif kesihatan mental melalui belanjawan 2025, kita bersama dengan seorang pakar yang cantik manis. Kalau kita tengok tu agaknya terus artis tadi. Ingat artis satu. Kita akan terus hilang rasa gusar, gundah gulana. Kita akan bersama dengan Cik, masih Cik lagi ya untuk pengetahuan semua. Cik Madiha Fuad selaku pengasas Plus Vibe. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Selamat pagi. Bila tengok, yelah betul lah kan, siapa yang mempunyai kemahiran ataupun orang kata mempunyai kepakaran dalam bidang mental ni, physically, appearance-nya memang kena menarik jugalah. Ini kita dah mengalami masalah kan. Lepas tu, tak apalah sampai situ je. Okey, saya nak bertanyakan mengenai kesihatan mental secara keseluruhannya. Apa yang membimbangkan pada ketika ini? Seseorang itu mungkin kelihatan normal, tidak didiagnosis sebagai seorang pesakit mental. Bagaimana Madiha melihat perkara ini? So kalau kita lihat program-program yang kita, intervensi yang kita telah lakukan di universiti, sekolah atau di tempat kerja, the first thing yang kita akan nampak adalah diorang punya change in behaviour, attitude tu. For example, mungkin diorang akan datang dengan happy di tempat kerja, di sekolah, dengan senyum. Tetapi sebenarnya di belakang takbir, they are going through a lot of mental stress. Dengan saya rasa the issue sebenarnya adalah kebanyakan kita rasa kalau kita ada mental stress tu, maksudnya kita ada penyakit kesihatan mental. Tapi that's not the case. Sebenarnya everyone goes through mental stress. It's just a matter of tahap mana. Kalau benda tu diprolong, akan jadi anxiety, depression and severe mental health illness. So that's why we're looking at, sebenarnya it's about kesedaran, it's about reaching out for support, cari sokongan yang dapat membantu kita dan untuk jangan pendam. And that's the biggest thing. Kebanyakan bila kita stres ni, kita akan pendam, berdiam diri and kita tak reach out for support. Jadi kita cakap mengenai kesihatan mental. Sekarang ini saya kira kan agak terbuka untuk dibincangkan berbanding pada zaman dahulu. Apabila kita
cakap mengenai kesihatan mental, terus didiagnose ini gila ni, dah tak betul. Okey. Dan mungkin bagi Madiha sendiri mengenai perkembangan kesihatan mental tertentu sebelum seseorang itu menjadi lebih serius lagi, apa mereka perlu lakukan? Okay, first step, perkara utama adalah kalau you dah dapat rasa that you're stressed and you can identify that from, katakanlah you sedih, you menangis, you berjauh daripada you punya keluarga, your loved ones, atau mungkin you dah tak happy untuk nak lakukan aktiviti sosial. First step ialah reach out for support. Reach out for support tu bermaksud surrounding yourself dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dengan supportive support system tu, dan untuk ceritakan masalah. Step kedua, please go out, pergi taman ke, tasik ke. Saya rasa you ada ceritakan kemas rumah, organize your mind, right, pagi tadi kan. Because that is the number one. Research shows memang that helps. Because you are clearing your mind. So you membuatkan supaya otak tersusun, you punya aktiviti tersusun, that boost up your mind. So I think that's the two most important things. Support system dan melakukan aktiviti-aktiviti yang membuat you rasa happy. Bagaimana bagi mereka yang support system is very important, tapi ada yang merasakan bahawa setiap mungkin permasalahan yang mereka hadapi ini tidak dapat tidak dapat any kind of solution. Kadang-kadang mungkin mereka merasakan ia akan mengeruhkan keadaan, ataupun atas faktor yang is just a one off kind of thing, rather than benda itu boleh dibawa boleh diselesaikan, maksud saya dalam jangka masa yang panjang. So mereka ini akan isolatekan diri, menyendiri, just keep to themselves. Bagaimana sebenarnya untuk menimbulkan rasa kesedaran dalam diri mereka sendiri? Saya bagi satu contoh ya. For example, masalah dalam keluarga atau hubungan relationship. This is the number one biggest issue yang kita tengok data kita. Selalunya bila diorang ada satu isu ini, it will affect their whole lifestyle. The relationship dengan keluarga, ibu bapa, dengan anak-anak, di tempat kerja. So, kalau you have that issue and you rasa macam segan nak reach out for support, that is the number one. Kita malu nak bercerita kita ada masalah hubungan, atau untuk the boys, untuk the men, masalah financial, segan nak kata, kita tak stable, mungkin kena kerja, dua kerja. The number one thing ialah look for anonymous support. Ada pelbagai inisiatif kesihatan mental dari segi organisation, NGO, social enterprise that provide anonymous mental support, and that's something that we also do. Sebab kita lihat apabila dekat Plus Vibes punya application, bila you luahkan perasaan secara anonymous, semua terbongkar, semua dikeluar, and daripada situ you get that kind of emotional support to move on, untuk nak fokus what is the next step yang you boleh lakukan. Dan melalui Plus Vibes sendiri, mungkin apakah antara permasalahan yang paling tinggi yang melibatkan kesihatan mental? Kita nak tahu jugalah kan. Okay. Different age group sebab kita punya youngest user 14 tahun, the oldest boleh katakan 55 tahun. Yang paling muda tu it will be pressure daripada studies and family. Di peringkat kita tengok, sometimes it causes them to be suicidal because the expectation di kalangan their parents set expectation paling tinggi, kena straight A. Sebab apa? Sebab sekarang kompetitif, nak dapat tempat kerja susah, nak dapat placement untuk universiti susah, mesti straight A's. Tetapi kalau for example the research shows, kalau kita straight A's tetapi kita punya kesihatan mental tak stable, tak semestinya you akan jadi seorang yang berjaya. Because when you go into an interview, straight A's ni dengan semua technical knowledge, tetapi bila nak berdepan dengan orang, confident diri tu tak ada, self esteem tak ada, and that is all about your mental health. Kalau tempat kerja pula, workplace, managers, high pressure, boleh katakan financial issues, relationship, all of these issues are the most highest. So far, Plus Vibes ada 60,000 pengguna, dengan the number one majority from employees adalah relationship dan masalah kewangan.
Itu dia antara hidup, tidak ada hidup yang tidak ada masalah ya. Walaupun sesiapa jua anda ni, masalah tetap akan dibawa bersama sehingga ke hujung nafas akhir. Okey, dan kita bercakap mengenai Belanjawan 2025 kali ini yang turut memfokuskan terhadap inisiatif kesihatan mental. Dan mungkin Madiha boleh kongsikan ataupun pandangan Madiha terhadapnya bagaimana? Okey, bagi seorang dalam industri kesihatan mental ni, bagi saya lah, alhamdulillah, Belanjawan 2025 ni will benefit the mental health community. Sebab kalau kita compare peruntukan tahun lepas 15 juta, kebanyakan peruntukan itu adalah untuk membina fasiliti, hospital for mental health patients. Tetapi tidak banyak kepada kesedaran mental, which is the number one issue, kesedaran dan accessibility. Jadi this year, bajet 2025 ni meningkat sebanyak 24.6 juta ringgit, and the focus adalah penekanan kepada sokongan kesihatan mental di peringkat community. So I feel that is the best thing. Kalau kita lihat tahun lepas pula, kebanyakan advokasi kesihatan mental dan NGO, social enterprise, maybe dia orang akan share yang sebenarnya peruntukan tu tak membantu mereka sebab kebanyakannya kepada fasiliti. Tapi insya-Allah tahun ini it's about kesedaran, it's about awareness, it's about program-program kita boleh lakukan untuk community. Kalau di Plus Vibe sendiri ada disediakan sesi kaunseling untuk mereka yang memerlukan. Bagaimana how it actually works? So it's all on the mobile application. Kita of course terapi secara fizikal masih ada di mental health clinic semua, di government pun ada, tetapi Plus Vibes fokus kepada aspek digital. So for example, anonymity, accessibility is what we tackle, and affordability. Kalau rasa stres tu dalam masa 2 minit, tekan je button tu, you boleh terus sembang dengan kita punya kaunselor. Kita ada lebih daripada 300 kaunselor across Malaysia, daripada Sabah, Sarawak, Penang, Johor, semua ada. So kita punya unique selling proposition ialah, for example, stres sekarang, terus luahkan perasaan sekarang, jangan pendam. Itu yang betul sebenarnya. Kalau stres tu jangan pendam, dan seharusnya kalau stres tu, pengurusan stres itu bukan semua orang boleh melalui ataupun merealisasikannya. Saya kata itu antara cabaran juga, dan mungkin Madiha boleh kongsikan mengenai tips untuk pengurusan stres bagaimana? Okey, kalau kita nak tengokkan tips ni, stres ni, okey. Stress is based on cara kita dibesarkan. Setengah orang kita tengok, wah, dia lalui banyak cabaran dugaan, tetapi dia tetap positif, tetap dia punya emotion tu tetap happy. Macam mana dia lakukan? That means masa dia dibesarkan, they went through a lot of challenges, a lot of dugaan, tapi ada support system. So sebab tu dia tahu, no matter what happens, at least dia ada support system yang boleh push dia, tak apa, get through this chapter. Sebab kalau kita lihat, kita ada banyak chapter in our life, kan? Katakanlah sekarang ni chapter umur 30-an ke 40-an ke 50-an, the next phase tu, it depends on macam mana kita menguruskan stres. Sebab cortisol level ni kalau naik, it will affect kita punya masalah kesihatan fizikal juga. So untuk nak menguruskan stres tu, please, saya dah nasihatkan tu, sembang, jangan pendam, keluar, pergi buat aktiviti yang membuatkan you rasa happy. Nature is something that is so important. Dan last kali saya tengok sekarang ada trend marathon running ni, please join. Kalau tak pernah pergi marathon, tak pernah pergi running tu, that is the number one activity yang akan membuatkan your whole body move. So I'm a big advocate for running. Madiha ni mesti suka marathon. Tahun ini saja baru start. Okey, tak apa, mungkin itu maksudnya dalam mendapatkan ketenangan di situlah, itu yang disuggestkan. Tapi mungkin juga anda boleh menggunakan pelbagai kaedah, pelbagai alternatif. Setengah orang suka memasak ke, kan? Ataupun suka mengemas rumah, kemas rumah, ataupun dah mungkin paling bagus kalau orang tertekan, tutuplah sementara, shutdown sementara platform media sosial. Mungkin itu memberikan ketenangan kepada anda. Itu antara option sebenarnya. Tapi apapun, kita akan berhenti rehat seketika. Ya, kita akan kembali lagi selepas ini.
kelemahan ketara sekarang kerana kita terlalu bergantung kepada import makanan. Walhal tanah subur dan kemampuan meningkatkan keterjaminan makanan negara. Kita ucap tahniah kerana kesungguhan kementerian dalam bidang ini. Maka ditambah RM300 juta bagi menjalin kerjasama projek pertanian dengan kerajaan negeri, menokok ketimbang 150 juta tahun ini. Ini termasuklah pengeluaran bawang. Menteri Pertanian, bawang di Perak, ternakan tilapia merah di Pahang dan peningkatan hasil padi di Negeri Sembilan. Kerajaan bersama badan swasta akan memanfaatkan hampir 8,800 ekar tanah terbiar milik Lembaga Kemajuan Wilayah dan agensi rangkaian mereka untuk melaksanakan projek pertanian perusahaan ayam organik dan lembu. Okey, kita kembali bersama dengan Madiha Fuad selaku pengasas Plus Vibe. Nurul tadi ada banyak soalan kan? Banyak. Okey, dah banyak. Pastinya kita nak berbalik kepada menjelang Belanjawan 2025 inisiatif kesihatan mental. Dan tadi saya dah kongsikan juga, dah tanya dah mengenai pandangan Madiha terhadap Belanjawan 2025 kali ini yang memfokuskan terhadap kesihatan mental. Dan kita nak tahu juga mengenai apa yang cara untuk menggalakkan lagi mereka untuk menerima rawatan mental ataupun lebih terbuka selepas ini. Adakah dengan pelaksanaan jenis perbelanjaan rawatan perubatan termasuk dalam skop pelepasan cukai dan juga penawaran terhadap pelbagai inisiatif akan memudahkan ataupun mula membuka minat mereka untuk ke depan untuk menerima rawatan kesihatan mental ini? Betul-betul. So kalau kita lihat memang ada pelepasan cukai kalau you ada rawatan atau konsultasi kesihatan mental, atau juga untuk if you want early intervention untuk anak-anak yang ada ADHD atau autism. So please take that opportunity. Tapi kalau saya boleh kongsikan, isu yang pertama kenapa di kalangan rakyat Malaysia kita tak, punca utama adalah yang menghalang seseorang mendapat rawatan tu adalah stigma. Dan saya rasa inisiatif perlu disalurkan kepada kesedaran, disebabkan stigma itulah yang akan prevent someone from seeking help. For example, dia akan rasa, okay, saya bukan ada mental illness, mungkin saya tak tahu nak pergi dekat mana, mungkin government hospital atau mungkin nak pergi mental clinic, mungkin mahal, private clinic, mungkin dia range dia 250 hingga 300 ringgit an hour. Tetapi ada banyak lagi solution, which is NGOs, social enterprise, organisation yang provide therapy di bawah as low as 50 ringgit an hour. Ada juga yang bagi percuma. So cari alternative solutions, tapi jangan pendam. And kalau saya boleh kongsikanlah, benefit terapi itu sebenarnya adalah untuk mendapat a new perspective, idea baru. For example, you're facing a situation and you reach out to a counsellor, a psychologist. Daripada situ, dia orang akan kongsikan, okey, apa yang cara-cara terbaik, macam mana kita nak handle kita punya stress, kenapa kita ada mindset atau fikiran macam ni. So you get to know yourself better. Selain daripada itu, kalau kita dapat luahkan perasaan, kita tak pendam, dan paling penting, kita elakkan daripada one small issue of mental stress tu prolong menjadi mental illness. Dan bercakap tentang kesihatan mental, antara aspek lain yang membimbangkan apabila adanya elemen halusinasi itu yang paling membimbangkan. Dan ada juga beberapa kes yang halusinasi ini dikaitkan dengan penyalahgunaan dadah. So how actually these two elements relate? Okay. Because when we look at hallucination, it goes back to our chemical imbalance in the body, right? So hallucination, schizophrenia, bipolar, two aspects. It might be because of kita punya lifestyle or environment, tapi yang kedua, kita cannot forget, it might also be genetics. So for example, genetics ni, kalau kita mengalami stres yang terlampau dengan tahap yang sangat tinggi, trauma, abuse, that will trigger kita punya genetik ni untuk
maybe face certain hallucination, akan face satu stress, akan face satu mungkin dia akan trigger kita punya mental health illnesses. Tetapi cara untuk mengatasi ni adalah untuk to make sure you get the support daripada awal. So for the hallucination part, it's genetics, it's also about trauma and stress, it's the chemical imbalance dalam kita punya badan. Kalau you feel like anyone around you faces this kind of thing, number one, reach out for support immediately. Sebab kalau you prolong benda tu akan jadi lagi teruk. So boleh katakan jangan menganggap benda tu sebagai satu benda remeh, atau mungkin ada stigma yang kata tak adalah, dia mungkin saja tu nak attention kebanyakannya student-student zaman sekarang dia kata dia tak dapat support because people think that they are joking when they are saying that they are hallucinating. So I think the first best part is buat assessment. Reach out for support, mental health professional. Bagi dia orang betul-betul certify or diagnose the individual daripada kita just tutup sebelah mata. Dan kita harus lebih terbuka mengenai terhadap masalah ataupun kesihatan mental ini yang pastinya. Dan Madiha, kita nak tahu juga bagaimana pandangan Madiha terhadap perkembangan situasi semasa trend kesihatan mental di kalangan masyarakat kita ketika ini. Bagaimana? Okey, kalau kita lihat sebelum COVID lah walaupun suicide cases, divorce cases masih ada dan I would say it was at a critical level. Tetapi selepas COVID baru kebanyakan awareness programs, training programs di kalangan corporate, inisiatif di sekolah banyak. So saya boleh kata, for example, the growth, the journey daripada sebelum pre-COVID dan selepas COVID tu, kesedaran awareness programs tu semakin meningkat. Tetapi walaupun kita ada kesedaran itu, tak semestinya diorang pergi book therapy session sebab stigma tu masih ada. And stigma itulah kita nak cuba mengatasi melalui kongsikan the benefits of therapy, the benefits of mencari satu support system yang bagus, the benefits of having a healthy lifestyle tu. So I think in terms of the growth memang semakin meningkat kesedaran, tapi juga masalah kesihatan mental ni juga semakin meningkat because kebanyakan dia pressure society, lifestyle, masalah kewangan. So there's that challenge whereby walaupun kita ada awareness, consistency tu memang perlu sentiasa dilakukan. Dan kita kaitkan sikitlah dengan keadaan semasa yang saya kira ada juga kaitan dengan belanjawan 2025 di mana kerajaan sebenarnya berusaha untuk mengurangkan kos sara hidup yang semakin tinggi kalau kita tengokkan di mana ada situasi seseorang individu tu seharus melakukan dua pekerjaan untuk demi kelangsungan hidup. Ada yang tu keluarga besar, anak pula ramai. Jadi saya kira dengan cost of living yang semakin tinggi, ia secara tidak langsung menyumbang kepada faktor orang kata tu mempunyai kesihatan mental yang tidak normal ataupun tidak seperti sedia kala. Bagaimana mungkin pandangan Madiha? Memang betul sebab kalau kita lihat dekat kita punya data daripada Plus Vibes ni, kita akan tengok kebanyakan kaum lelaki dia akan go on the app, dia akan luahkan memang diorang penat. Diorang kerja 9 to 6 already. Selepas tu sambung buat Grab. Atau ada yang sekarang buka stall-stall tepi jalan. Mungkin buat burger. Ada yang sekarang trend buat Maggi. Masak di tepi jalan. And kita akan tengok, kenapa? Kenapa sampai macam itu? So that's where we see that it's because they are struggling financially. Then they are trying to be creative untuk nak cari solution to provide. Because kalau tidak, nak buat macam mana? Right? So saya rasa itu memang satu isu yang menyebabkan seseorang tu ada satu stress atau tension dari segi dia punya kesihatan mental. But nevertheless, kalau saya boleh kongsikan, don't give up. Please look for the right support system. Okay, memang you boleh kerja. Katakanlah you memang perlu the 2 jobs. Boleh kerja 2 jobs. But find that strong support system. So kebanyakan apa yang saya share ni adalah kepentingan, sokongan tu sangat penting. Kita selalu cakap kan, kita perlu kuat. Tetapi sebenarnya kita ni cakap pada diri, tapi sejauh mana kekuatan yang kita boleh berikan. Dan kadang-kadang mungkin kita boleh untuk cuba mengumpul kekuatan itu, tetapi kita tidak boleh pukul rata kepada semua orang supaya mereka juga boleh menerima satu tekanan itu pada satu masa Dan kita bercakap mengenai kesihatan mental. Kita dapat saksikan kerajaan mempunyai pelbagai kesedaran, pelbagai inisiatif yang diberikan dengan rawatan kesihatan mental yang lebih meluas dengan kos tambahan dalam belanjawan
Belanjawan 2025. Tetapi ini kita nak sentuh mengenai sudut perubatan khasnya insurans ya. Apabila kita mengetahui insurans hanya memberi coverage ataupun perlindungan terhadap masalah kesihatan sahaja. Tetapi masalah kesihatan mental ini tidak diterima. Dan sudah masakah sebenarnya untuk insurans ini, pihak insurans ini sebenarnya restructure kembali mengenai pelan mereka, memandangkan kesihatan mental tu bukan bermakna gila semata. Bagaimana pandangan Madiha? So kalau kita lihat so far ada satu je, mungkin satu dua je insurance yang providers yang memberi satu insurance coverage untuk kesihatan mental. Tetapi it focuses kepada mental illnesses. So it doesn't focus kepada prevention. Kalau you stress, kalau you rasa you nak luahkan perasaan, nak pergi jumpa therapy sessions, consultation, it doesn't cover. So you're not preventing people from developing mental illness. Kalau you hanya fokus kepada yang dah diagnose mental illness. So memang saya rasa that restructuring for insurance companies, it's very important. Tetapi dia kena start daripada mula awal, daripada the intervention of prevention. That's what we're looking at. Prevention is better than cure. Right? So that's what we're looking at. Mungkin insurance akan, mungkin selepas ini, selepas this awareness, diorang akan fokus kepada therapy sessions. Kalau stress, corporate akan juga memberi satu inisiatif atau insentif atau kesedaran for their employees to reach out for support. But yeah, definitely that's an area that the mental health industry still needs to move on towards. Okey. Banyak sangat soalan yang kita tanya sebenarnya. Tapi sedikit sebelum kita nak berehat, sebenarnya satu usaha yang baik dilakukan oleh syarikat sebenarnya dengan memberikan mungkin once a month of sesi one to one untuk kita nak tahu sebenarnya permasalahan, meluahkan perasaan kita sebenarnya. Tapi yalah, saya kira itu satu cadangan yang baik untuk semua syarikat aplikasikannya sebenarnya. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan kita kembali selepas ini. Risda akan ditugaskan untuk memberikan geran padanan 60 juta ringgit kepada pekebun yang mampu menghasil getah latex bagi memenuhi keperluan industri. Ladang getah milik persendirian yang terbiar juga akan diusahakan dengan peruntukan 20 juta ringgit. Baik, kita kembali dalam Apa Khabar Malaysia hari ini dan kita akan terus membicarakan mengenai inisiatif kesihatan mental. Sebenarnya banyak yang kita dah bertanyakan kepada pakar iaitu Madiha Fuad, tapi tadi saya sempatlah sembang-sembang tanya sebenarnya banyak juga dalam kalangan yang apa ni orang kata tu, yang pakar dalam kaunseling dalam kesihatan mental ni, mereka memberikan ruang kepada golongan yang memerlukan khidmat nasihat dan juga kaunseling secara keseluruhannya untuk meluahkan perasaan, menceritakan permasalahan mereka, tetapi ada juga kos-kos ini tidak sama jika dibandingkan dengan apa ni, dia bukanlah harga ceiling tu samalah, maknanya bergantung kepada kepakaran kaunselor itu sendiri. Bagaimana? Betul. So kalau kita lihat ada as low as mungkin RM50, ada yang bagi free mental health assessment, tapi it ranges, ada yang RM100, ada RM250 sampai ke atas, ada yang the ceiling mungkin saya boleh kongsikan adalah mungkin RM500 satu jam. Dan mungkin ada yang akan dengar ni, hush, mahalnya, macam mana nak sebab tu ke kebanyakan takut nak pergi terapi. Tetapi ada juga banyak pelbagai organisasi, NGO, mental health initiative, social enterprises yang memberi percuma seperti Plus Vibes. Kita juga memberi 10 chat dengan kita punya Plus Vibes mobile application secara percuma setiap bulan untuk you kongsikan, luahkan masalah, dan mungkin you perlu intervensi secara sesi terapi fizikal pun boleh, sekurang as low as
RM50 an hour. But the key here ialah accessibility. Kalau tak tahu mana nak cari, kalau kita Google, kalau kita search, I think there's a lot of awareness untuk nak kongsikan mana kita boleh dapat terapi services ni. Itu dia. Dan juga sebenarnya kerajaan telah pun menawarkan pelbagai inisiatif dan juga pelan melibatkan komuniti tempatan dan juga badan bukan kerajaan NGO untuk mendapatkan bantuan ataupun support sistem dari sudut kesihatan mental khasnya. Dan bagi pandangan Madiha sendirilah, apa harapan terhadap belanjawan 2025 kali ini terhadap fokus pastinya terhadap pelan kesihatan mental yang diambil kira pada ketika ini, saya kira kan lebih spesifik lagi berbanding tahun sebelumnya. Betul-betul. Kalau kita lihat tahun lepas, it was more about facility, membina facility hospital, dan mungkin kebanyakan there wasn't a lot of support for NGOs untuk nak menjalankan program kesedaran tu. But this year kebanyakan it's focused on peranan di peringkat community. So it's about the sekolah, it's about the awareness programs. Kalau saya boleh kongsikan, kita ada buat satu program dengan Hong Leong Islamic Bank dekat Negeri Sembilan dengan UiTM, dan apabila kita buat that program stress management, emotional management, memberi terapi kepada golongan B40 student, you will see the difference. Perbezaan masa dia orang masuk kelas, masa selepas program tu, dia orang rasa macam, oh, tak pernah belajar macam mana nak menguruskan kita punya emosi apabila kita stres, apabila kita sedih, macam mana kita nak buat. So it's about community intervention, that's the most important thing, and it has to be consistent. Sebab kalau one program selepas tu, tunggu next year, tahun depan Oktober World Mental Health Month, tak boleh juga. Dia kena consistency. For example, setiap bulan ada reminder initiative supaya benda tu jadi satu lifestyle dan habit. Betul, itu yang pastinya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Madiha Fuad selaku pengasas Plus Vibes. Hampir 1 jam kita bersama dengan Madiha. Banyak sebenarnya yang kita pelajari. Tapi saya kira apa jua pun kita harus bersikap positif dan sentiasa berkata pada diri bahawa kalau apa jua permasalahan, pasti ada solusinya. Betul. Dan apa pun jaga kesihatan mental, jaga diri kita. Dan Assalamualaikum, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.